Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجع عندنا من عملنا اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم اهدنا واهد بنا وجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, segala puji yang mustahak bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang bahagia ini, sama-sama kita boleh tadabbur pula akan isi kandungan Al-Quranul Karim daripada surah Yasin sebagai muqarrar di dalam i'tikaf 10 akhir daripada bulan Ramadan tahun 1445 Hijriyah. InsyaAllah kita akan mula pentafsiran kita pada pagi ini, iaitu ayat yang ke-19. Setelah daripada Allah Subhanahu wa taala khabarkan keadaan kumpulan daripada satu qaryah intaqiyah ni, yang Rasul sallallahu alaihi wasallam iaitu Isa alaihi salam utuskan orang dia tadi itu pergikan kepada ini qaryah. Dua orang mula-mula iaitu Yuhanna dengan Bulis, kemudian dibakit dusta. Lepas daripada tu Isa utuskan Syam'un sebagai ketua orang yang ada sekelilingi Isa AS, masuk cakap pula. Lalu akhir sekali apabila mereka ini siapa tiga-tiga orang ni, jadi Tuhan nak coba pasal dia kita jadi pendakwah setara mana, soleh muslih setara mana pun, pasti kita kena dapatnya cobaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Apabila tiga orang ni pergi sempurna molek dah di Antaqiyah tadi itu, satu qaryah, Tuhan jadi kemarah. Hujan tak turun. Dalam keadaan panah. Lalu puak dia ni biasa duduk dengan seni negara yang mu'tadilah, negara yang udara agak kata sejuk tak panas mano. Lalu puak dia kata, tak lain tak bukan puak mung mari ni bawa kemusnahan mari kepada negeri kita. Kalau bahasa petani asal tu mana cenaing lah, bawa benda kecelakaan mari, langrai mari untuk puak kita. Lalu dia kata lagu tu dengar belakalah tiga-tiga orang seolah kena pukul muka lah, cerah lah. Hak tiga-tiga orang utusan daripada Isa AS tu. Lalu cara di dalam agama kita sebagaimana Allah Subhanahu wa taala royak di dalam Quran, pasti apabila kita sebagai pendakwah ni buat kerja Islam, jumpa dengan mana-mana kesamaran, wajib kita kena mempertahankan ajaran Islam yang bersih murni ini, supaya dia tadi kekalan bersih sampai ke hari kiamat nanti. Kena beri penjelasan. Ayat yang ke-19 tu Tuhan kata, qalu ta'irukum ma'akum. Kata mereka itu, tiga-tiga orang lalu dah. Syam'un, kemudian Yuhanna, kemudian Bulis. Tiga-tiga lalu dah.
Ta'irukum, makna kecelakaan, kemusnahan, fitnah, kesusahan, benda cenaing semua ni ma'akum, serta kamu. Lagu mana serta kamu? Tak lain tak bukan nak wipeh kata semua tak hujan tak mari jadi panasan. Ni bukan kok mana dak. Mung hak salah bukan kami. Sebab sunnatullah, Allah Subhanahu wa taala tak seksakan satu kaum mana-mana malaikat setelah daripada Tuhan utuskan utusan padanya. Wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula. Kami tak seksa kaum mana-mana sehingga kami itu utuskan kepada kaum tersebut tadi itu akan rasul orang merayak dulu. Kata kalau tak beriman akan jadi gini. Ini sistem di dalam agama Islam. Gapo-gapo gi dengan aturan dia, gi dengan peraturan dia, gi dengan sistem dia, gi dengan amaran. Bukan duk dia pakai wak hijau selalu. Itu bukan cara. Cara Allah Subhanahu wa taala yang kuasa mutlak begitu juga. Ia tak akan seksa kaum mana-mana, malaikat ia utus dulu kepada kaum itu tu akan orang royak berita gembira, orang royak berita ngeri, beri amaran, beri ketakutan. Setelah daripada beriman, selamatlah mereka itu. Kalau tak beriman, maka jadi kebinasaan akan berlaku. Apabila Rasul ni datang mengikut ahli tafsir kebanyakan daripada mufassirun datang kepada mereka ketika duk senir dulu tadi itu, Tuhan tarik dah lah. Apabila Tuhan tarik ni bila nak berlaku? Berlakunya tak kala utusan khabar Tuhan tu siapa? Hak yang takut sekali kita sebagai orang Islam kena faham. Apabila amaran Allah Taala, amaran ni mana khamtuan daripada Allah Subhanahu wa taala siapa kepada kita wak tak tahu. Bahkan kita tadi tu dapat nikmat banyak daripada tu. Kini kita ingat molek. Sebab apa? Sebab kata falamma nasu ma dzukiru bihi. Tak kala mereka itu kaum hak deraka kepada Allah Taala itu terlupa apa yang diberingatkan oleh rasul-rasul ataupun pendakwah-pendakwah masuklah. Nasu ma dzukiru bihi. Benda hak mengingati tu manusia dia terlupa, tak jadi gana-gana. Fatahna alaihim abwaba kulli syai. Tuhan akan bukakan pintu kepada orang hak deraka ke Tuhan tu setelah daripada dia tadi itu diingatkan tapi dia tak khabar, nak gapo aku nak ui. Hei ahlal maksiat. Hei orang hak deraka pada Tuhan kuat-kuat, jaga pintu ni. Apabila amaran siapa tapi kita tak berasa gana, bahkan apa kau banyak boleh. Ingat baik hak ni. Fatahna alaihim abwaba kulli syai. Ini apa panggil istidraj. Ini bukan makna numu, bukan makna nak tambah, tetapi Tuhan nak pemuakan. Bahasa orang tua panggil pemua, nak teherkan seolah kata jahil. Teher jahil, wi makan semua kita nak teher air itulah. Wi makan ke gapo-gapo kata gilah. Untuk nak menakapkan, nak takakkan benda tersebut. Fatahna alaihim abwaba kulli syai. Hingga bila ya Allah? Hatta farihu bima utu. Sehingga mereka itu berasa gembira dengan apa yang Allah Ta'ala beri. Akhadnahum baghtatan faidahum mublisun. Allah Ta'ala tarik dengan sekelip mata. Sedangkan tiba-tiba mereka itu tak ada nak kira dah. Ini jaga di dalam sistem Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita calonkan diri kita nak lawan Allahu Jalla Jalaluh dengan cara terang-terang. Jangan sama sekali. Maka puak ni dia diingati oleh rasul-rasul mereka 3 orang. Sebab tu kata ahli tafsir, galik ke umat Islam Nabi kita sallallahu alaihi wasallam apabila kita ngaji seorang saja iaitu atas rasul mari. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang. Tapi kalau kita pergi tengok Banu Israel ini banyak rasul hatta lagi. Ada setengah mereka kena bunuh. Ada setengah mereka kena halang. Mereka kena gitu, kena gini. Di kalangan rasul. Mati tak tahu banyak mana. Dengan sebab tangan-tangan Banu Israel. Lalu dia berasa bangga. Kata rasul ni banyak di sisi kami. Tepuk dada buat dia. Banyak di sisi kami. Itulah kami mulia lebih pada orang Islam. Orang Islam nama yang kata ada seorang aja rasul. Maka ahli tafsir hak sekarang, muasir hak sekarang, umpama
apa nama Ibnu Ashur dalam At-Tahrir wa Tanwir, dan Sya'rawi di dalam tafsir dia, dan lain-lain lagi daripada pengtafsir al-mu'asirah hak sekarang. Dia kata tak serupa dengan demo kira ayyuha bani Israel. Kamu tadi itu rasul dihantarkan, thumma arsalna rusulana tatra, dihantarkan rasul tak putus-putus tu sebab penyakit banyak. Puak kamu ni orang penyakit banyak, sebab tu kena hantar rasul banyak, nabi banyak tu. Tapi Islam ni penyakit tak ada. Ia cuci hati. Hatta seorang memadai. Seolah kata, balik haqa'iq, baliknya keadaan orang Yahudi ataupun orang Nasara duk bangga-bangga terhadap kata dia tu banyak rasul. Cuba paling tengok. Banyak rasul, fariqun, taqtulun. Mereka itu bunuhkan rasul-rasul. Orang molek apa lagu tu? Ini nak kita faham. Qalu, ta'irukum ma'akum, serta kamu, kesalahan ni serta puakmu. Wahai puak-puak bani, puak-puak qaryah Antakiyah. In dzukirtum, kalau kamu tadi itu dapat mikir, hak aku rakyat ni nasi jadi baik bagi kamu. Bal antum kaum musrifun. Bahkan kamu ialah satu kaum yang musrifun. Apa makna musrifun? Musrif dengan bazir. Bazir dengan israf dalam bahasa Arab ada sikit perbezaan. Tuhan kata, innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya orang bazir ni saudara bagi syaitan. Tapi dalam ayat lain dia kata innahu la yuhibbul musrifin. Allah Taala tak kasih pada orang musrif. Kalimah israf dengan at-tabdzir, dua ni ada beza. Kalau bazir bahasa Jawi kita kecek bazir gitu ya. Oh, bazir dia mau guna makan ni, dia mau makan pasal ni bazir, guna duit pasal ni bazir, kita kecek gitu. Tapi orang Arab ia ada beza sikit. Israf dengan tabdzir. Tabdzir ni kita guna benda halal di jalan ni haram. Itu panggil bazir. Maaf dah kita nak sebut, maaf lah. Tabik mula. Kita kerja boleh tiap-tiap hari duit halal. Ambil duit pergi beli keratam masalah. Untuk nak makan dan minum. Belinya terbakar nak isap rokok dan sebagainya. Pergi tukar dengan benda umpama tu. Ini apa panggil bazir. Ada pun israf. Israf ni kita guna benda halal, dia di atas jalan ni halal tapi kelajak. Ini panggil israf. Misal kata, baju kita ni hak kita sepatut pakai dalam seminggu 7 lah. Kita pergi beli 70 lah dalam lemari, tak ada nak pakai. Ini panggil israf. Masalah kereta kita patut pakai 2 utir. Wak kerja sutir, wak naik kebun sutir. Tapi kita beli banyak utir sampai kata dia nak naik. Ini israf. Allah Ta'ala tak kena orang lagu tu. Innahu la yuhibbul musrifin. Tak boleh. Tuhan tak kena. Tuhan benci orang yang israf. Ini kita faham. Lalu, bal antum qaumun musrifun. Bahkan puak kamu tadi itu satu kaum yang kelajak. Kelajak lagu mana? Kelajak dalam arti ia guna nikmat Tuhan di atas jalan yang agak kata baik, tapi jadi kelajak. Puak Ning ni, Puak Antakiyah ni, dia asal usul berpegang dengan agama Nasrani dan agama Wathaniyah. Tapi Puak Ning ni, ia tak boleh supaya agama partai kita lah. Kalau lah semua berhala sekalipun, zina tak boleh juga. Minum arak tak boleh juga. Bunuh menatai tak boleh. Bunuh orang tak boleh. Ada ke? Hak dia modok royak tu, begesin hak dia tu. Tak boleh. Maka orang puak-puak ni, dia tak boleh juga. Tak boleh buat tu, tak boleh buat di benda pelik-pelik. Tapi dia kelajak. Kelajak sebab apa? Bal antum kaum musrifun. Sebab apabila kebenaran mari, dia tolak. Dia tak sih. Tak sih mengingat apa yang mereka itu diingati. Ini masalah besar sekali. Kita apabila kita jadi orang yang lalai, tetapi apabila orang main taktuan kita, mari tolong, hai kam cinek pada kita, mari royak pada kita, mari nasihat kita. Iqbal minhu. Terima daripadanya. Sekurang-kurangnya tak saya jawab. Dok dia pada. Dok dia. Ada mau tolong raya. Okey. Patut orang nak raya, dia akan guna akal fikir. Gunakan ilmu pengetahuan. Gunakan ibrah.
gunakan pengalaman. Jangan pergi dengan kekerasan yang seolah-olah kita lagi paksa dia. Sifat manusia tak suka pada paksa. Kalau kita mengaji dalam ilmu nafsi, ilmu citwitaya, manusia kita ni dia tak say. Orang panggil al-insan hayawanun hurri. Manusia ni satu benda hidup yang nak pada kebebasan. Bukan hayawan di situ makna binatang, setengah-setengah silap tu. Terjemah terkadang baca dalam tafsir al-insan hayawanun natiq. Manusia iaitu binatang yang pandai bercakap. Hadza khata' fi terjemah. Ini salah pada masalah terjemah. Pada terjemah we kena al-insan hayawanun natiq, maknanya manusia satu makhluk yang hidup yang kuasa dia nak bercakap dengan lidah dia dengan bahasa mana-mana pun. Hak tu hak kena. Sebab tu Tuhan kata wa innal akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Sesungguhnya akhirat tadi itu ialah satu negeri, satu tempat yang hidup sempurna jikalau mereka itu mengetahui. Bukan kita terjemah kata akhirat itu negeri binatang. Itu khata' fi terjemah. Sebab tu masalah terjemah dengan orang panggil harakah terjemah Quran ini berlaku di Malaysia, terutama di Indonesia. Kita di orang tani ni pun ada juga. Tapi kita guna orang Indonesia ataupun Malaysia. Furqan, hak dapat ni amba ni, hak ni itu Indonesia pimpinan Rahman daripada apa nama Malaysia. Hak tani kita ni hatta amba tak cerak apa nama tafsir Nurul Ihsan tu ada ke orang sini ke orang sana. Ikhwah kita sana yang menterjemahkan. Sebab itulah Syekh kita tu dia berasa kata dialah orang mula-mula buatnya apa nama al-bayan, tafsir al-Quran al-bayan hak dia tu dengan bahasa tepat Fatani di sini. Kita kena banyak lagi benda-benda lagu tu kerana ini adalah khair li hadhil ummah, kebaikan bagi ini ummah. Apabila gitu, terusnya ayat ke-20. Puak ni bakit bahaung tu lalu mari tengok pada kata wajaa min aqsal madinati rajulun yas'a. Datang daripada orang duk kampung jauh tu. Aqsa ni makna hak jauh. Al-Madinah daripada Madinah. Madinah di sini ni apa dia? yakni Madinah Al-Antaqiyah. Hak kita rayak dah dalam pentafsiran hak dulu. Waja'a min aqsal Madinah rajulun, seorang lelaki. Asal jumlah ayat Quran kalau bukan ayat Quran dah tafsir waja'a rajulun min aqsal Madinah. Asal kok tu. Tapi dengan mubalaghah Al-Quran waja'a min aqsal Madinati rajulun yas'a. Kalimah yas'a ni makna cepat. Cepat ni makna kata tak tunggu-tunggulah kalau kita kecek dengan cara mudah. Orang cepat ni dia tunggu nak buat kerja belum daripada masa. Orang betak dia tak gerak nak buat kerja mereka di atas masa. Itu ulama nafsiyah tak. Orang cepat mana orang berjaya. Dia nak buat kerja dia belum pada masa. Janji pukul 8, pukul 7.30 cokong. Ini orang berjaya. Orang betak pukul 8 janji, pukul 8 baru nak binakan gerak geri dia di atas masa. Lepas tu mari pukul 9. Mari pukul 10, pukul 11 kata lagi. Ini sifat orang Arab hak asal. Orang Arab hak asal ni itu sifat dia. Sebab itulah Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu dia kata, kami ni adalah satu manusia, satu kumpulan, satunya generasi yang mundur sekali. Apa boleh mundur? Kerana tak betul masa. Tapi dengan Islam lah hajar wifuak kami tadi itu betul masa dan berjaya, siapa akan boleh menguasai di atas muka dunia, boleh buka negara-negara yang lain. Lalu dia kata, hei umat Arab, barang siapa nak berjaya cari jalan lain pada Islam, kita jatuh pak tulah. Sebab tu hari ni kita tengok orang Arab gitu keadaan. Sebab apa? Sebab orang Arab hari ni kalau kecek Arab tak suka nak kecek Inggeris. Kalau kita pergi negeri Arab, kalau lah dia tanya, dia tak tanya masmuka, dia tanya bahasa Inggeris. Min aina ataita, dia tak tanya daripada mana mu datang, dia tak tanya, dia tanya Inggeris. Hak tu wasa maju bagi dia. Dengan sebab itu dia tinggal benda ni, sakafah ni, ilmu ni, dia akan turun pah bawah. Dia tak akan naik atas daripada apa yang para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam telah khabarkan mari di atas kejayaan.
Orang kita kalau nak berjaya, tak turut orang berjaya, nak berjaya ke tak? Tanya, hei pelajar semua, kita nak berjaya, nak dapat grade hak molek-molek, tapi kita turut orang malah. Tidur orang tidur tak jaga masa, orang tu orang ni terturut apa tu? Jaya tak? Memang tak jaya. Kalau orang menega, serupa juga. Kalau kita turut orang tak jaya, tak pandai nak menega, apa kita nak jaya? Abadan. Juga dalam masalah agama. Kalau kita turut orang jaya siapa kita. Itu yang kita mahu. Maka rajulun di sini, kita tengok. Cuba kita perhati kepada Al-Quranul Karim, Tuhan datangkan dengan sirah An-Nakirah. Apa tak datang dengan sirah Ar-Rajulu? Apa tak datang gitu? Sebab apabila keadaan yang kita duduk tadi penuh dengan fitnah, terkadang kita tak kena rakyat nama betul-betul. So situ. Di sini kenapa tak bawanya Ar-Rajulu datang dengan rajulun? Nak ya likathratil khair. Banyak dia tu kebaikan. Siapa kena bila tak habis. Sebab tu Tuhan kata waja'a min aqsal madinati rajulun. Seorang rajul ni ahli tafsir pakai ittifaq serulat suara, ia kata Habib Ibn Najjar. Habib Ibn Najjar ni satu orang yang doa ibadat kepada Allah Ta'ala dalam keadaan duk sunyi dalam gua. Faham nak dalam gua yang ambil sini ni? Nampak tu tak? Cuma gua tadi itu kita faham molek sini. Syariat al-Islam mula-mula wa'amal dalam gua. Kita pakat tahu belaka. Tetapi setelah daripada Islam tak ditamatkan, boleh menguasai dunia, buat masjid, maka masjid ni mansuh bagi gua. Kita ingat molek. Dalam Islam kita ada nasikh wal mansuh. Mansuh ni mana hukum asal tak boleh pakai. Yuklek bai. Cai medai. Moka kena pakai an-nasikh. Nasikh ni kena pakai. Sebab apa kena pakai? Hak ni hukum baru. Sebab tu dalam Islam haram kita nak cakap masalah Al-Quran ataupun hadis kalau kita tak tahu masalah an-nasikh wal mansukh. Terutama hak ni bukan awam lah, bukan orang biasa lah. Guru-guru, orang nak mengajar, ustaz, gapo kata lagi lah. Dia tak boleh nak kecek buku agama, malaikat kena faham, tahu an-nasikh wal mansukh. An-nasikh wal mansukh itu kena tahu. Seorang nama Habib Ibn Najjar tadi itu, dia ni doa ibadat kepada Allah Ta'ala di dalam gua. Tak kalau dia dengar khabar, kata 3 orang daripada orang Isa AS utuh mai pada negeri dia. Dia pun selalu dengar tu, mari kepada bandar. Dia duk kapung tu. Setengah daripada ulama amal nak rakyat sini. Setengah daripada ulama, terutama ulama yang dari ahli tafsir, dia kata elok bagi orang yang suka buat amal ibadat tu duk kapung, dia kata. Dia kata gitu. Nanti dulu nak uwi tahu dalam tafsir kata. Sebab tu setengah daripada orang Jawi kita tinggal bandar. Giduk kapung. Siapakah bandar ni jadi orang tak beriman semua berhala belaka. Pakai pendapat ni. Tapi pendapat ni kalaulah nak tengok dengan keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dan apa nama ni Nabi kita duduk mana? Duduk bandar. Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk bandar, duduk di ibu kota Madinah. Masa Mekah duduk di ibu kota Mekah, tak ada duduk di tempat yang lain. Itu cara. Hak ni hakikat kita boleh tengok kalau kita pergi Mesir. Ulama dalam Azhar ni kalau sekarang learning ni dengan seluruh daripada negara dia tak lebih daripada 400,000 orang ulama. Ghalib ke tak ada mari daripada Qahirah, mari daripada Asyut, mari daripada Dumyat. Dua wilayah ni iaitu wilayah yang duk jauh daripada mana? Jauh daripada bandar. Ia beranak kapung tapi mari duk bandar. Kita ambil sunnah tu. Adapun sunnah ni sesuai dengan masa umat yang telah dulu. Okeylah. Sebab tu kita banyakkan perniagaan kita ataupun pengajian kita kena menguasai di dalam bandar. Ini alhamdulillah orang-orang yang berpegang pada Alkitab dan Sunnah mikir awal. Gapo-gapo yang mikir awal mari maju. Seumpama masjid-masjid kita ni duk pelang daripada tempat sunkan ke tempat bandar ke,
Jadi orang tadi itu boleh ambil istifadah banyak, ambil faedah banyak daripada kita duk di kapung-kapung dan sebagainya. Lalu ia kata, mari royak gapo? Tubik mari tu gaduh-gaduh. Dia kata, ya qaumit tabi'ul mursalin. Puak kita, ikutlah 3 orang ni. Ikut 3 orang ni. Sebab orang ni adalah mursalin. Mursalin, kalimah mursalin dalam ayat yang ke-20 ni ulama ada khilaf sikit je. Cuma tepat khilaf ni kita nak nyata. Khilaf kata rasul piyah ta. Rasul Allah Taala hatta derek ke rasul Isa alaihissalam hatta. Pendapat yang gagah rasul Isa alaihissalam hatta mari. Orang Isa alaihissalam. Tapi Isa hatta mari ni dengan suruhan daripada siapa? Suruhan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu halakah hak yang pertama nama ayat tak, 2 pendapat ni boleh duk sekali. Sifat ia lagu mana? Orang yang jadi orang hak kita sesuai kita ikut ni. Ittabi'u man la yas'alukum ajran. Ikutlah olehmu akan mereka yang tak ada minta gapo daripada habuan-habuan yang mereka itu usaha nak sebarkan ilmu pengetahuan daripada kebenaran kepada kamu. Wahum muhtadun, sedangkan mereka itu duduk di atas jalanannya benar. Ini dia kata ni Habib ini Ibn Najjar. Habib Ibn Najjar kata turutlah puak ni. Sebab puak ni orang panggil dakwah mai pun perayut. Tak ada habuan apa-apa. Cuma yang nak kita faham kata orang yang bersifat umpama ni adalah sifat ikhlas. Ia nak bawa kita kepada jalanan yang lulus. Tak ada mikir kok tu, tak ada mikir kok ni. Sebab pada zaman dia ni, kalau kita baca dalam tafsir yang lain, pada zaman dia ni orang panggil hukumah al-kanisah boleh jalan. Ada apa nama susun ni kanisah. Kanisah ni board. Ia boleh jalan. Amo nak fokus sini sikit. Nak tetap nak menyata sini sikit. Aku mana? Hukumah al-kanisah ni orang panggil undang-undang gereja ni undang-undang board hak kris ada pada zaman itu dan ada pada zaman sampai sekarang ini ia lagu mana keadaan orang Nasara ataupun orang ahlul kitab kalau itlaq hak dekat dengan kita iaitu an-Nasara, hak jauh daripada kita al-Yahud. Yahudi ni jauh tapi Nasara dekat dengan kita. Walaupun dua-dua ni bahaya belakang kita. Cuma boleh nak duduk sikit. Dekat dengan kita. Boleh nak buat kira bercara. Duk we pandai. Kata apalah. Ya ada hukumah al-kanisah. Hukumah kanisah ni semua duk di baba belakang. Asal kalimah baba maaf lah dah. Baba ni daripada orang Kristian. Orang Kristian dalam bahasa Arab panggil Hibrun al-ahbar. Habrun bukan hibr, maaf. Habrun bermakna ulama. Hak kita dengar dalam ayat tu, ya ayyuhallazina amanu inna katsiran minal ahbar war-ruhban. Al-ahbar ulama dia, ulama al-yahud, ar-ruhban ulama Nasara. La ya'kuluna amwalan nasi bil batil. Mereka ini makan harta manusia dengan cara batil. Lagu mana hukumah al-kanisah? Hukumah kanisah ni orang berdosa, tiap-tiap orang ahli kitab berdosa, kena mari di kanisah, nak minta apa, nak bayar harta. Kena bayar duit, kena bayar tanah. Kamar dia, kalulah menikah kahwin baru, kena wui babo ni. Babo hak kanisah ni lah, kena tengok siuk dulu. Wui air tawar dulu, untuk nak selamat. Banyak daripada benda-benda yang tak makan dengan akal. Sehingga orang yang berpegang dengan Nasara sendiri, nak jadi pemberontak jadi thaurah, nak keluar tubik daripada hukumah kanisah, situ timur sekularisme tu. Timurnya nak pecah agama tubik daripada hidup pada dunia. Agama suku, hidup pada dunia suku. Apa yo sepenak berdoa dengan hukumah hak bagi al-kanisah. Adapun Islam bukan. Islam dosa banyak mana ikut mung lah. Sampai ke langit mana? Kalau mu taubat, Tuhan terima. Innamat taubatu 'ala Allahi lil ladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin thumma tabu thumma yatub thumma taba min qab kama dia taubat Tuhan apa dia fa ulaika yatubullahu alaihim. Allah Taala apa bagi dia dengan tak bayar sekah pun.
Nak rakyat kata tak sama, kita orang Islam nak pergi ambil cara memikir, kita supaya supaya Nasara tukut ki. Kena paksa dalam agama payah nak duduk. Kita kena tak agama suku, tak Islam suku. Lah, sebab Islam ni ya sumadun, ya gislarah molek dengan hidup baik kita. Ya tak paksakan kita klik pada hukum hak asal. Jadi manusia ni hayawanun hurriyah. Makna kata dia tadi benda satu makhluk yang hidup nak pada kebebasan. Maka Islam bawa datang mari tu, ya nak rakyat kata fuk rasul-rasul ni mari, rakyat tak ada nak gapo dah daripada-mu. Ya rakyat betul benar nak kata nak apa dasar awak gini. Nak dapat pahala awak gini. Nak dapat masuk syurga awak gini. Tak ada minta gapo sekarang habuk. Inilah syariat yang dibawakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, masuk sikit Nabi kita alaihi wasallam, apabila dia mula-mula turun dakwah, orang nampak dengan dia dua orang. Yang pertama Khadijah binti Khuwailid. Yang kedua, Abi Bakr ataupun Abdullah ibnu Uthman, Abi Bakr as-Siddiq hadhil ummah. Kita kenal Abu Bakar, nama dia Abdullah bin Uthman. Dua orang ni saja hak nampak dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam mula-mula. Maka dua orang ni tengok kata Nabi tak nak minta gapo. Sampai Khadijah habis harta dengan Nabi, Abu Bakar habis harta dengan Nabi sampai ke hari hijrah. Hari hijrah Abu Bakar ni, Nabi mari rumah dia panas cai Zuhur. Wahai Abu Bakar, hari ni aku diizin oleh Allah Taala suruh hijrah sekali denganmu. Mu cadel. Lalu dia masuk Kusai, ambil habis licin harta benda dia. Sampai ke Abu Quhafah apa dia ni, dia pesan kepada Asma, tengok tok molek, tengok itu apa nama Sidi molek, tengok molek dia. Lalu kalau ia tanya harta ada ke tak, mu ambil batu-batu tok-tok, ia tak nampak mantap, tak nampak tok-tok tangan ni, kata Abu Bakar Tahawi. Apa nama tinggawi. Masya-Allah. Nak ayat kata kita ni orang Islam nak duk lagu mana keadaan? Tengok kepada ittabi'u man la yas'alukum ajra. Nak kepada orang buat kerja. Kita orang Islam ni nak duk dengan orang buat kerja. Apabila orang buat kerja, kita sekali dengan dia. Barulah Islam itu naik. Sebab pergi Malaysia, ada satu syarikat besar, sampai ke hipung duit rakyat tu beratus juta Thailand. Kalau beratus juta tempat dia, tempat kita beribu juta untuk aman Palestin. Tapi duit tak sampai. Berasa kecewa orang yang beri, sebab orang Islam ni ada hati apabila tengok ikhwah kita kena buat angkara di Palestin, ada hati nak tolong. Tapi ni orang pesen ni tadi ni main duk khianat, bawa punah hati. Apabila punah hati, membawa ada kata jadi sikah tu tak ada. Sebab tu kita sebagai umat Islam nak buat kerja gapo, tengok hak mana buat kerja sungguh. Ni dasar kita, ittabi'u man la yas'alukum ajra. Tak ada rakyat kau ni. Wahum muhtadun. Sedangkan dia itu duduk di atas jalanan al-hidayah. Subhanallah. Pada tu, mari pula tengok. Wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilaihi turja'un. Tidakkah aku ni sepatut layak nak ibadat, tak ibadat kepada Allah yang menjadikan aku, dan kepada Allah lah kita akan kembali. Ya mai rakyat gapo nak mengingati kata, semua puak kaum kita semua ni turutlah puak ni, puak rasul ni, puak benadah ni. Sebab puak ni kecek ngalasai. Kita orang Islam ni biarkan kita percaya ngalasai. Boleh ke tak kita tubik daripada bulan Ramadan tahun ni, lepas daripada ni aku nak percaya bab agama dengan alasan? Boleh ke tak boleh? Kita kena akad dengan diri kita. Ni kita percaya ya Allah. Pelik-pelik benda hak kita duk percaya. Tak ada alasan. Quran pun tak ada, hadis pun tak ada. Quran junjung gini, tak tapal. Tapi isi kandungnya dalam ni tak ada wa amal gapo sekarang. Adakah nak berjaya lagu tu? So umpama duit dah ada kecil tapi tak pandai nak beli. Tak pandai nak kira, tak pandai nak tutak ni. Saja. Sebab tu ia kata wa ma liyala a'budul ladzi fatarani. Wa ma liyala di sini yakni bagaimanakah ia nak mengingati kepada kita kata wa apakah? Wa ma liyala tu walima la a'bud alladzi fatarani. Kenapa tidak tu wa ma liyala? Kenapa tidak aku tu mengabdikan diri kepada Tuhan yang menciptakan akan daku
dan kepadanya lah puak kita akan kembali. Nak ayat kata orang mengingat tu sorang. Tapi nak kembali kepada Tuhan, orang kecek sorang ke semua orang dengar masuk juga. Semua orang dengar orang kecek klik Tuhan belakang. Itu maksud. Nak mengingati kata kita duduk dalam dunia ni bukanlah kita duduk dengan cara sia-sia. Kemudian attakhidhu min dunihi alihah. Ning sebagai nasihat daripada seorang nama Habib bin Najjar kepada orang yang tak sen nak terima ajaran hak benar. Attakhidhu min dunihi alihah. Sepatut ke layak ke orang panggil hamzah istifham inkariyah. Makna kata jangan puak kita tadi itu dak ibadat lain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Min dunillah alihatan. Alihah ni jamak daripada ilah. Alihah ya'lahu ilaha wa uluhiyah. Ilah ni makna Tuhan yang kita itu percaya pada dia serta kita puja dia. Tu mana alihah. Adapun rabbun arbab, hak ni ya cara kita. Kita tak nak cara dia. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tuai bagi sekalian Allah. Kita tak nak gaduh. Tak nak kena duk wi gapo ke dia. Tapi wa ilahukum ilahu wahid. Tuhan kamu, Tuhan yang satu tunggal, wajib kita kena abdikan dia hal keadaan tunggal. Itu dia. A'attakhidhu min dunihi alihah iyuridnir rahman rahmanu bidurrillah tughni syafa'atuhum syai'an wala yunqidhun. Ni kata teruk lagi. Dia kata jikalau Tuhan yang nama Rahman, Allah pandai dia guna bahasa. Jikalau Tuhan yang nama Rahman itu kanak nak mudarat. Kalau guna Rahman makna kata Tuhan tak buatlah gapo-gapo sebab Tuhan Rahman. Rahmat ni makna kata dalam hadis sahih, inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya rahmat aku ni atas daripada kemurkaan aku. Kalau Tuhan nama Rahman, ya tak seksalah hamba. Tapi buat apakah seorang Habib bin Najjar ni guna iyurin Rahman ni? Kerana nak ayat Ar-Rahman di sini maqamul af, nak maaf kepada orang yang buat silap. Cuma nak mengingati orang yang baik sekalipun, kalulah dia tadi itu marah, siap juga kita. Sebab tu dalam ilmu nafsi dia kata ittaqu ghadabal halim wa ghadabur rahman. Takut olehmu akan marah orang lemah lemuk dan orang suka wi maaf. Kalau yang marah ni teruk. Orang ni salah wi maaf. Tapi yang murih juga satu kali. Mana kelajaklah tu. Bahasa tani tempat tai kita, orang tak biasa kata ke orang. Lepas tu dia mai kata dia memang tu tak jadi, sudah. Jatuh gelebak dah. Kalau Bukhari ya kecek fihi nazar. Orang ni ada masalah sikit. Pakai orang lain pakai pah dah orang lain. Nah, Bukhari ya tak kecek, malaikat ya kecek lafaz pesing tak syadik mana. Tapi ya kecek fihi nazar, jatuh dah orang tu. Tak boleh nak buat hujah dalam masalah hadis. Supaya sini Tuhan nama Rahman, kalau ya kanak nak mudarat, mana kanak nak buat Tuhan bala, la tughni, tak dak terkaya, mana tak terlepas syafa'atuhum syai'a. Pertolongi berhala hak mung duk mengada tadi tu, tak boleh nak tolong apa mung. Wala yunqidhun, waktu tu tak boleh nak melepaskan daripada bala petaka. Kalau Tuhan nama Rahman itu marah. Sebab tu kita hari ni duk dalam dunia ni, biar kita duk jadi molek lah sikit umat Islam. Ni duk mengadu juga, tak ada duit, tak ada nak makan, susah payah begitu begini. Pas kita duk molek, dak nak wi Tuhan turut kita. Nak wi Tuhan rahmat kepada kita, nak wi Tuhan jayakan kita. Azkar kita jaga ke tak? Semaya duha kita jaga ke tak? Semaya wuduk kita jaga ke tak? Semaya qiyamil lail kita jaga ke tak? Quran kita baca ke tak? Zikir pada Allah kita buat ke tak? Istighfar pada Tuhan buat ke tak? Tak. Lepas tu nak murihkan Tuhan. Oh, Tuhan dah berdoa mai lama, tak terima-terima. Panah ni. Siapa kah ikat di dia sampai kata tak boleh nak marinya iktikaf ni banyak mana. Jelah tu. Kita ni kena khabar. Kata gapo? Kata kita salah dengan Allah Subhanahu wa taala banyak. Istighfar banyak. Wallahi istighfar ni satu anak kunci pembukaan pintu rahmat di langit dan di bumi. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara
Wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Kalau kita istighfar, Tuhan apungkan dosa wari hujan daripada langit mana rahmat. Kemudian buka pintu balik ni amwal wa banin, harta benda. Jadi banyak istighfar banyak. Allah istighfar mudah kali. Astaghfirullah. Jangan buat belah amon ni orang awal istighfar tak pandai. Pas bila nak pandai? Orang nak mengajar istighfar astaghfirullah. Astaghfirullah tak pandai. Dia ingat cara nak buat hak lain tu banyak lagi kita kena duk belajar pandai. Hak ni mudah sekali. Istighfar astaghfirullah boleh. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih boleh. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Hak ni lafaz molek sekali. Lafaz yang ketiga ni siapa dia buat dosa besar mana kalau yang lazim hak tu terhapun dosa bagi dia. Hak besar lagi mana? Sayyidul istighfar hak ada dalam azkar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa an khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa 'adika mastata'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa an. Siapa dia kata balik pagi muqinan bi dakhalal jannah. Siapa dia kata balik pagi betul mati tak ada nak masuk. Ya yakin dengan doa tadi masuk syurga. Tak ada kena seksa gapo-gapo. Kalau kata lepas maghrib, lepas asar, belum pada subuh, dia mati celah tu. Tuhai masuk syurga, peri-peri lah. Payah lah. Pada mana doa tu? Pergi cari azkar. Pergi di kedai, tanya. Ni azkar tapi dalam hak email kita buat ni pun belana dalam masjid. Azkar. Sihir pun tak kena. Bala pun tak kena. Duit pun ada dalam kocek. Semua. Ni cara dia. Kemudian inni idzal lafi dhalalim mubin. Buat apa kata inni idzal lafi dhalalim mubin? Kok mana pula? Dia kata kalaulah ni fardu kata. Kalaulah aku ni tak ibadat kepada Allah, menyungutu Allah, nascaya aku ni duduk dalam keadaan sesat yang nyata-nyata. Tu dia kata kok tu. Allah kata, dia nak royak kepada orang tapi dia banding dengan diri. Ni orang cerdik. Kita hari ni nasihat tertu. Anak kita pun kita betul lalu dah. La. Orang hak pandai ia banding untuk nak wi khabar. Gitu cara. Dalam Islam ni ini iaitu Habib An-Najjar lafi idzal lafi dhalalim mubin, dalam keadaan yang sesat nyata-nyata. Kalaulah aku nak ibadat lain pada Allah, sedangkan yang ibadat pada Allah, hak tak ibadat pada Allah, puas dak dengar dia tu. Tu cara di dalam masalah, cara bercakap. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Sesungguhnya aku ni beriman dengan Tuhan kita sekalian, maka dengarlah akan daku. Asalnya fasma'u ni, tapi wa ya mutakallim tutubik, kerana di sini ya kena hazah. Fasma'u ni jazam dengan hazah. Ya, dengar buatmu tu akan daku. Apabila ia kata sudah pada ayat 25 ni, puak kaum dia buat kerana tahu tak? Puak kaum dia ni dia dak kecek, Habib bin Najjar dak kecek. Di depan dia tu, puak ni pakai cucum dia lalu dah. Pakai masuk tendai dia, jijak dia. Sampaikan satu riwayat Abdullah bin Mas'ud kata tubik perut orang ni. Jijak dengan kaki, katok gapo sampai ke tubik perut. Habib Ibn Najjar mati dalam keadaan kaki dia mau jijak dia. Lalu Tuhan kata qila dukhulil jannah, wa'suk orang ni dalam syurga. Dalam keadaan yang mati dalam keadaan itu, Tuhan kata bawa roh dia masuk dalam syurga. Qila dukhulil jannah, masuk dalam syurga. Lalu akhirat esok pada hari kiamat, katanya Habib Ibn Najjar, Tuhan royak siap-siap dah. Qala ya laita qaumi ya'lamun. Katanya Habib Ibn Najjar depan Tuhan esok pada hari kiamat nanti, ya laita qaumi, harap-harap puak kita ni, puak kaum kita ni, adik-beradik kita ni, ya'lamun, tahu apa aku royak pada itu masa. Jadi dia boleh masuk syurga, puak taat pada dia masuk neraka. Kalau mengerti hari itu pun hingga. Sebab tu dalam surah Tabarakalladzi hak kita duk baca tu, Tuhan kata alam ya'tikum nadhir qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzdzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'. Ya datang rasul mari tapi kami pakai bahaung. Tuhan tak ada waktu gapo-gapo. Pakai pada ayat yang belakang pada tu, law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir fa'tarafu bi dhanbihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Kalau mikir hari tu dulu tak main rain. Sebab tu tak boleh main rain masalah agama.
Masalah agama, masalah lasa. Ni fak mairai ni. Fak Antaqiyah ni mairai. Akhir sekali ngakai sak. Nak bergocoh, nak mengatak, nak jijak, nak berdaya, nak bergatu, nak gani. Ini orang panggil sunnah Antaqiyah. Antaqiyah ni puak mana? Puak yang lawe Rasul hak Nabi Isa hatta. Yang mengingati mereka daripada puak dia juga. Namanya Habib Ibn Najjar. Biar ayat. Semua ahli tafsir ayat lah tu laka. Lepas tu dia kata, kalau kita mikir ayat hari tu, oh masuk syurga lah kita. Mereka, aku salah sungguh. Pas salah dia mengaku dapat Tuhan akhirat esok bedah ke apa? Air mata kita semaya belakang tu email kita setitik air mata kita. Musallin, ayuhal musallun semua. Setitik mata air mata kita boleh memadamkan api neraka. Tapi kalau teriak depan Tuhan esok sampai ke tubik darah, tak terpakai. Macam kira. Sebab tu tepat tak sama. Hari ni kita mari semaya, kita semaya belakang tu email baca dengan cara khusyuk, kita menilih air mata. Dengan tak buat-buat. Kalau buat-buat, ittifaq ulama kata, kalau tu email lah, wak suara wak guk gitu, membawa pada batas maya tu ada juga setengah daripada ulama kata. Setengah ulama kasam ni kata, dia kata tak pakai maya tu. Tak boleh. Tapi kita, apabila kita tadabbur molek tu email baca, wasa sebab, dia mari sendiri. Mari sendiri, biarkan kita duduk dia lah. Tak usah buat seng-seng gitu lah. Kalau dia nak mari pun, biar mari. Tapi buat tu jangan. Kerana air mata hak kita tak buat ni, Allah Subhanahu Wa Taala kira harga setitik tu boleh memadamkan api neraka. Hak tu hak kita nak. Hak tu hak kita nak. Kita dok kaca mengaji ni dengar Quran, biar ke faham. Sebab tu kena faham sekurang-kurangnya boleh kita faham dengan cara gini. Ayat terakhir insya-Allah, bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Dengan perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala beri ampun kepada aku, dan Tuhan menjadikan aku termasuk daripada golongan orang yang Tuhan tu mulia. Kita Tuhan mulia, kena ada pengorbanan. Ni tak ada pengorbanan gapo langsung untuk agama. Nak mari semaya ni pun rasa tak lawan. Berasa kata geli-gelisah. Apa tak nak pergi diri depan musuh Allah Taala dengan cara kuat-kuat. Hak ni mati ni kena jijak demo dengan tumit. Di atas dada, di atas perut sini ni, tubik orang-orang perut sebagaimana Abdullah bin Mas'ud kata, Tuhan kata, qila dukhulil jannah, masuk syurga lalu orang ni. Tubik roh pak syurga lalu. Supa dengan ashabil ukhdud. Ashabil ukhdud ni duduk depan daripada bara api neraka semua, sehingga akhir sekali, mak dia duk dukung anak, duk menyusu lagi. Orang ni kaya kata, kira malak, kawan, kira malak. Kalau nak berimej, kufur dengan Tuhan. Kalau tak saya berimej, aku tendai turun di dalam api ni. Mak dia kokah-kokah, duk berasa seraya ke anak ni. Anak dia tu dalam sejarah boleh bercakap seumpama Nabi Musa, "Hei ibu, hei mama, hei mek, kita duduk atas jalan kena biar tendai turun." Puak dia tadi itu Tuhan boleh syurga bin cing. Roh dia duduk dalam syurga. Fi'illiyin al-an sekarang. Duduk dalam syurga bin cing. Senang lah ni puak tu. Nak ayat kata agama kita ni, ia belikan kita dengan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Situlah dulu biiznillah taala kita akan masuk wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundin minas sama' wa ma kunna munzilin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.